perlahan-lahan berpaling menghadap ke arah pintu. Tak sampai berapa saat lepas saya berpaling tu, saya terdengar bunyi cakaran. Pintu kita tu kan daripada atas sampai bawah dicakar, sambil terdengarnya bunyi dengusan harimau. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda menguasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, part 1 kita dah dengar orang kata mimpi menjadi reality. Kali ini adalah part 2 untuk cerita dia pula. Ya, cerita tentang apa, adakah masih mimpi? Kita kena tunggukan dulu. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow kita punya social media, kita ada TikTok, kita ada Instagram, follow kita orang rapat-rapat dan boleh layan video kita orang kat sana. Dan kepada korang yang mungkin ada cerita seram nak kongsi, sekarang ni ramai yang PM di TikTok pula. Okey jugalah, boleh lah kita layan juga. Tapi better ke link WhatsApp terus supaya kita boleh terus sebab kat situ dah ada nombor, senang kita orang nak reach korang balik. Betul. Okey baik, part 2 aku rasa masih lagi yang belum kenalan. Kita minta jugalah caller kita ni untuk perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Syuk Hafiz, sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okay, nama saya Liana. Saya berumur 28 tahun dan saya menetap di Jasin, Melaka. Okay. Kita dah orang kata tak adalah jauh mana kan. Kita mengharapkan lah InsyaAllah one day kan mungkin Kak Yana boleh datang atau ada kesempatan ke studio kami. Betul. Baik Kak Yana, untuk part 2 ni cerita tentang apa? Okey, kalau sebelum ni di part 1 saya berceritakan tentang pengalaman dan kelebihan yang saya ada. Jadi hari ni saya nak bercerita tentang dari mana datangnya kelebihan tersebut. Macam tu. Okey baik. Baik, kelebihan apa tu kita akan dengarkan. Cuma yalah, mungkin ada orang assume nanti ini kelebihan ataupun mungkin masalah kan. Sebelum kita letakkan apa-apa pendapat atau kenyataan, kita dengarkan dulu cerita daripada Kak Yana. Dipersilakan. Kalau nak cakap pasal kelebihan kan, terbukanya hijab pandangan ke, hijab pendengaran ke dan sebagainya, kita akan pasti nampak seseorang yang ada kelebihan seperti ini mesti dia ada keturunan yang sama ada perawat ataupun mungkin ada pendamping, saka dan sebagainya lah. Sebab benda ni dia akan turun-temurun. Dia akan pilih keturunan cucu cicit yang dia nak ataupun memang dah ikut perjanjian macam tu. Okey. Sebenarnya kisah-kisah macam ni saya jarang share dengan orang sebab tak semua orang boleh terima dan percaya. Okey, melainkan mereka sendiri yang melalui situasi tersebut. Okey. Jadi saya harapkan bukan untuk saya je, tapi untuk semua, mungkin ada caller yang selepas ni yang mungkin akan berkongsikan cerita berkenaan dengan benda-benda macam ni. Harap di ruangan komen tak ada benda-benda yang tak baik diutarakan. Itu je. Okey, jadinya kalau ikutkan keturunan saya, di sebelah ayah dan mak dua-dua ada. Okey, di sebelah ayah ni datangnya daripada arwah tok yang saya sendiri. Okey, arwah tok yang saya ni kalau nak dikatakan dia ni merupakan keturunan yang datang daripada Sumatera. Okey. Nah, dan kalau saya sebut nama tempat yang dia datang ni, confirm kalau orang yang tahu, dia orang akan cakap, oh patutlah dia ni keturunan harimau. Keturunan harimau.
Ya, betul, harimau. Okay. Jadinya arwah tok yang saya ni bukan sahaja ada keturunan harimau tu, tapi arwah ni ada kelebihan-kelebihan tersendiri sebab arwah duduk di kampung ni sewaktu penjajahan Jepun lagi. So antara kelebihan yang arwah ada adalah dia boleh, orang kata, keluar berjalan, berbasikal sewaktu Jepun sedang membuat operasi. Tanpa Jepun perasan pun yang dia ada. Jepun tak nampak dia. Tentera-tentera Jepun. Dan sewaktu antara cerita yang saya dengar yang dikabarkan, sewaktu Jepun membuat operasi serbuan kan kadang-kadang dia akan buat serbuan untuk merampas barang-barang ke apa kan. Arwah tok yang saya ni dia boleh keluar rumah selamatkan isteri anak-anaknya tanpa Jepun tu perasan pun. Itu antara kelebihannya. Tapi apa yang saya difahamkan, segala ilmu dan benda-benda ni semua telah pun ditamat dan pergi selepas arwah tok yang saya meninggal. Okay. Cuma satu benda yang masih berdamping dan tetap ingin berdamping sehingga sekarang adalah harimau tu. Okay, baik. So harimau ni selepas arwah tok yang saya meninggal jatuh kepada arwah atuk saya. Okay. Dan antara cerita yang saya tahu daripada arwah atuk adalah atuk ni adalah seorang askar. Okay. Askar ni seperti yang kita tahu, dia akan berpindah-pindah kamp tentera kan. Akan kadang-kadang dekat Sabah, arwah atuk saya pernah pergi Pahang, Perak dan sebagainya. Dan setiap kali dia berpindah di kamp-kamp tersebut, jiran-jiran dia yang ada di kamp tu mesti akan ternampak susuk harimau ini di persekitaran rumah di kamp tu. Okay. Macam kita pada kucing, dia duduk lepak-lepak semua. Harimau tu ada di belakang rumah, kadang di depan rumah, tepi rumah. Jadi harimau ni saya nak cakap, saya bukan saiz harimau biasa sebab saya pernah nampak dalam mimpi. Okay. Okey, di situ permulaannya. Sebab dalam keturunan arwah tok yang atuk saya merupakan satu-satunya cucu yang diizinkan oleh Allah menjadi pilihan kepada pendamping. Okey, saya dapat mula-mula mendapat firasat benda tu adalah melalui mimpi. Sebab dalam mimpi tu, di rumah pusaka yang saya sedang duduk ni, semua ahli keluarga saya ada dalam rumah. Tok nenek, moyang, cucu cik, sepupu papat semua dalam rumah. Tapi saya satu-satunya yang keluar rumah dalam mimpi saya. Keluar rumah membawa satu pelita minyak tanah menuju ke satu sudut di luar rumah. Okey. Saya pun tak tahu apa yang saya buat. Saya macam memanggil ke menyeru, saya pun tak tahu. Sebab daripada sayup-sayup pandangan saya tu, saya nampak ada sesuatu yang sedang merangkak daripada balik pokok-pokok pohon hutan di depan rumah saya. Semakin dekat saya nampak benda tu merupakan seekor harimau. Harimau yang kita nampak dekat zoo yang belang-belang hitam oranye tu, yang itu. Tetapi harimau ni, okey, kalau kucing kan kalau dia duduk yang macam nampak macam berdiri tu. Dia bukan duduk yang melepek empat-empat kaki dia, yang kaki belakang dia je duduk. So dia nampak macam berdiri kan. So harimau tu, saya dah menggeletar lah dalam mimpi tu. Harimau tu dia buat kedudukan macam tu sambil melihat saya, dan tinggi dia setinggi rumah papan yang satu tingkat. Okey. Memang besar. So disebabkan terlalu takut, saya pun tersedar dari mimpi dan saya terus bagi tahu ayah saya. Ayah saya macam, dia nampak macam dia berfikir dulu sebelum nak cakap kan. Dia kata, tak ada apa kot kakak, mimpi je kot, tidur balik lah, macam tu je. Okey. Saya pun macam mungkin lah kot kan, sebab kita tak tahu apa-apa. Kita macam tak ada pun nak relate dengan arwah tok yang ke atuk ke dengan apa yang kita mimpi. Sampai ke satu tahap di mana benda itu sendiri menjelmakan diri dia. Okay. Selang beberapa hari selepas saya mimpi tu, waktu tu saya baru berumur 13 ke 14 tahun lah. Okay. Saya kalau pergi sekolah, bangun pukul 5.30 pagi. Sebab ayah saya bangun pagi nak pergi masjid, saya pun akan bangun sekali. Naik bas pukul 6.30 pagi. So saya ada 1 jam lah untuk bersiap. Okey, bila saya bangun pagi tu macam biasa, mandi. Belakang bilik air rumah saya ni ada macam, rumah lama ni arwah tok nenek saya suka extend tau. So belakang rumah ni ada store
motor dan juga tandas luar. Okey. Sewaktu saya sedang mandi tu, saya terdengar ada sesuatu yang besar macam jatuh di belakang rumah tau. So kita ni dah duduk rumah kampung, kita macam mungkin tikus kot, ayam ke apa ke kan, buat cecah kat belakang ni. So kita tak fikir sangat pun. Saya mandi macam biasa. Selesai mandi, masuk dalam bilik. Saya masuk je dalam bilik, tutup pintu, pakai baju, saya rasa tak sedar hati. Itu benda pertama yang saya lalui, melalui deria rasa dan sixth sense ni. Okay. Saya rasa macam, kenapa saya rasa macam ada sesuatu di luar dan saya boleh dengar derapan kaki berjalan. Faham tak? Macam ada tapak yang berjalan, dan tapak tu seolah-olah benda ni besar tau. Kalau orang yang tinggi dan besar ni, dia berjalan ada bunyi je kan. Saya dengar benda tu di luar bilik. Saya macam, takkan papa balik pada masjid kau tak dengar bunyi motor ke apa kan. Saya perlahan-lahan berpaling menghadap ke arah pintu. Tak sampai berapa saat lepas saya berpaling tu, saya terdengar bunyi cakaran. Pintu kita tu kan daripada atas sampai bawah dicakar, sambil terdengarnya bunyi dengusan harimau. Macam harimau tu nak mendengus tu kan, macam tu. Tapi sambil tu dia mencakar. Saya macam sebab saya tak ada kucing lagi waktu tu. Tak ada kucing yang disimpan dalam rumah ke apa. Lagipun dia punya cakaran tu daripada atas sampai bawah. Dan bunyinya sangat kuat. Saya macam, ya Allah, apa ni? Waktu tu memang tangan dengan kaki sejuk. Takut. Tak payah cakap lah, sebab kita pun budak waktu tu, tak berapa nak pandai sangat benda-benda macam ni kan. Saya macam istighfar je lah dalam hati. Istighfar. Tak cukup dengan dia mencakar pintu bilik saya. Sebelah bilik saya ni ada satu sofa leather tau. Leather kulit tu kan. Dekat sofa tu pun dia cakar. Seolah-olah dia nak panjat, nak masuk dalam bilik saya. Sebab atas bilik saya ni ada ruang-ruang udara, rumah lama tu kan, macam lubang-lubang tu. Waktu tu saya dah nak menangis. Sebab saya boleh dengar bunyi kerusi sofa tu macam nak jatuh-jatuh. Lepas tu dengar bunyi cakar dia. Saya macam, benda tu berlangsung selama 10 hingga 15 minit sampai ayah saya balik. Saya memang tak bersiap lah, tudung tak pakai lagi apa semua. Saya macam menangis, sepanjang tu menangis, tak tahu nak buat apa. Sampailah ayah saya balik. Saya boleh dengar ayah saya buka pintu. Saya terus tanya, saya tak buka pintu dulu, saya tanya, apa kat luar bilik Ana ada apa-apa tak? Saya cakap, tak ada apa-apa. Kenapa? Saya buka pintu, tak ada satu kesan cakaran pun. Sofa leather tu pun tak terkoyak, tak apa pun. Lepas tu saya cakap dengan ayah saya, tadi Yana, saya terangkan balik apa yang jadi. Ayah saya keluar rumah, dia pusing satu rumah apa semua, dia masuk balik. Dia cakap, patutlah, dia pun dah rasa macam tak sedar hati. Okey. Dia kata pagi tadi dia pergi masjid. Rumah saya ni sebabkan turun bukit, di bahagian tengah tu ada jambatan dan sungai tau. Sewaktu ayah saya melalui bahagian tu, dia kata dia bau wangi serai yang terlalu wangi. Dia balik dan pergi pun bau benda yang sama. Jadi tak lama lepas tu ayah saya kata macam ni lah, sebenarnya benda yang mencakar bilik kau tu adalah harimau tu. Dan benda yang ayah saya bau di jambatan tu adalah benda yang tak baik yang nak ganggu saya. Jadi tujuan harimau tu menghadirkan diri dia adalah macam kind of protection ataupun macam warning ada benda lain yang nak masuk. So dia yang berjaga di depan pintu. Tapi ekstrim lah sebab kita budak lagi. Saya pun tak pasti aku ni dah gila ke dengan benda-benda macam ni. Tapi bila dengar ayah saya explain tu, make a bit sense lah. Walaupun saya macam ya tak ya macam tu. Kan? So benda ni sebenarnya macam dia nak melindungi kita, tetapi cara dia nak lindung tu macam ayah saya pun tak berapa nak berkenan sebenarnya. Sebab ayah saya percaya yang kita ni apa-apa pun kena berharap pada Allah semata-mata. Ya, betul. Jangan rely on benda-benda ni. Ayah memang tak nak, tapi dia tetap nak berdamping. Itu pengalaman pertama saya dengan harimau. Baik. Okey. Adakah Yana sendiri adalah anak macam selalu kan kita tahu Saka ataupun
yang apa yang dikabarkan pendamping ni akan memilih anak yang sulung. Adakah Yana sendiri adalah anak yang sulung? Ya, dia macam ni. Dia akan pilih anak lelaki sulung. So daripada anak lelaki sulung tu dia akan turun kepada anak perempuan sulung. Okay. So kalau anda kata saya ada anak nanti, dia akan turun pada anak lelaki sulung saya. Macam tu. Walaupun anak lelaki saya tu anak nombor 2, nombor 3, tapi dia lelaki sulung, dia akan pergi pada dia. Macam tu. Faham. Turun temurun. Okay. Okay, ni kira macam Kak Yana baru mimpi tau. Kita tak ada dengar macam Kak Yana terima apa-apa orang kata kan. Bila something pendamping ni, bila nak dapat kan, dia macam ada something yang kita terima tau. Betul. Jadi ada ke mimpi-mimpi yang macam dia suruh ambil ke, terima ke, ada ke? Tak ada. Itu yang pelik. Satu-satunya mimpi yang saya ada adalah waktu saya keluar, seolah-olah saya nak pergi berjumpa dengan dia. Saya takut itu merupakan petanda yang dalam ramai-ramai dalam rumah tu, saya yang setuju untuk ambil dia. Macam tu. Okay, faham. So, pengalaman Dan sampai ke hari ni, adakah dah macam Yana cakap tadi, sebenarnya benda tu dah dia kata dah dimatikan daripada moyang, tapi bagaimana masih wujud lagi? Adakah ayah Yana ada cuba untuk matikan benda tu semua ke? Benda ni macam arwah atuk yang saya ni, dia ada banyak. So yang salah satunya yang sepatutnya pergi, yang boleh memudahkan dia, dah pun tak ada. Okay, cumanya yang mendamping ni bukannya sesuatu yang menyukarkan dia lah, macam tu. So dia macam satu ilmu. So dia memang tak nak tinggalkan family ni, macam tu. So dia masih ada sampai sekarang. So pengalaman pertama saya tu, walaupun kedengaran ekstrim, next cerita ni kalau boleh saya cerita, adalah lagi ekstrim saya rasa. Okay Kak Yana, alang tu kita teruskan Kak Yana. Okay, cerita kedua ni boleh saya katakan yang saya bersatu dengan dia. Okay, waktu saya sekolah menengah, musim-musim sekolah, waktu saya zaman-zaman saya tu lah, dekat sekolah saya tu, maaf lah kalau bahasa ni kurang baik, dia macam zaman jin bertendang tau. Waktu tu histeria hari-hari ada. Okay. Daripada hujung ke hujung blok boleh dengar budak menjerit. Okay. Pada mulanya saya ni lemah-lemah semangat jugalah waktu tu, tapi tak ada lagi yang benda-benda pelik-pelik masuk dalam badan saya. Cuma kadang-kadang kita macam bila ada entiti-entiti negatif kat sekolah ni, kita stres lah. Kita nak belajar susah apa semua kan. Sampai satu tahap tu yang kita orang terpaksa tak boleh duduk dekat blok tu. Sebab bila blok tingkat 4 menjerit, tingkat 1 menjerit, tingkat 2 menjerit, so kita orang terpaksa diasing-asingkan. So ada satu part ni kelas saya ditempatkan di surau. Okay. Saya waktu tu dah mula rasa macam tak tahulah penat ke apa, sebab saya agak aktif lah dekat sekolah. Saya rasa macam kepala saya ni macam sengal-sengal. Lepas tu saya rasa kepala saya panas. Lepas tu saya tengok orang, saya rasa nak marah je. Saya rasa macam nak marah, saya rasa macam nak terkam orang tau, macam tu. Mula-mula kawan-kawan saya ni risaulah, macam kita orang risau sesama sendiri, walaupun tak ada yang kena, kita orang macam korang apa-apa tak selesa beritahu So diorang memang alert. Bila diorang nampak saya macam tu, diorang terus macam Yana kenapa ni kan. So POV yang saya akan cerita ni adalah POV rakan-rakan saya. Okay. So bila saya rasa macam nak marah, kepala saya panas, sengal, saya punya penglihatan tu makin lama makin kabur tau. Saya macam kita mengantuk, kita tahan mata, tapi akhirnya kita terlelap juga. Sampailah saya terlelap dan saya pun hilang. Jadi saya sedar je saya kat rumah. Asal aku kat rumah ni. So ceritanya kita backward balik. Kawan saya kata lepas saya sedang tenung seorang kawan saya tau waktu saya kena tu. Lepas tu semua dah ready lah. Okay, Liana memang dah kena ni kan. Lepas tu tak semena-menanya macam okay macam ni kalau kucing kan dia suka menyuruk. Lepas tu kalau tuan dia lalu, dia sambar tuan dia. Betul tak? Macam tu kan. Macam main-main kan. So kawan saya ni dia berjalan, saya macam duduk di balik dinding. So kawan saya ni nak berjalan melintasi saya nak keluar. Waktu dia jalan tu, saya terkam dia macam nak cekik dia.
Memang waktu tu sebabkan kawan-kawan saya yang lain ni dah alert, diorang cepat-cepat leraikan supaya saya tak betul-betul cekik kawan saya ni. Memang panik lah sebab waktu tu lah tingkatan 3-4 macam tu berat 44, 45 kecil, tapi kawan saya yang 7-8 orang tu pun susah nak pegang. Okay. Sampai dia kata tak boleh, Anan ni kita terpaksa kasar dengan dia lah, heret je dia naik atas. Waktu tu macam dekat kawasan ambil air wuduk. Dia naikkan ke atas dekat tempat solat tu, panggil ustaz apa semua. Dekat situlah bermulanya bila saya kata saya bersatu dengan harimau ni. Okey. Mula-mula kawan-kawan saya kata bila ustaz baca ayat-ayat ni semua, saya mendengus. Okey, mendengus sampailah tiba-tiba yang diorang dah tak boleh pegang. Ustaz kata tak apa, lepaskan, kita tengok dia nak buat apa. Saya macam mana, saya buat kedudukan saya macam seekor harimau. Saya merangkak. Saya merangkak dan saya mengaum. Saya tak tahulah macam mana saya buat, tapi kawan saya kata memang real, Yana, bukan mengaum yang kita buat aum macam tu, bukan. Memang bunyi harimau. Aku tak tahu kau buat macam mana. Seolah-olah ada keset, ada tip dalam tekak kau tu. Lepas tu, dan engkau memang nak mencakar sesuatu. Engkau macam memang bersepah-sepah lah apa semua kan. Semua orang kau nak serang. Lepas tu saya macam biar betul kan. Ya, kekuatan saya waktu tu luar biasa. Sampaikan ustaz kata tak boleh jadi ni. Yang ini bukan kita punya bidang, dan ini bukan benda yang kita boleh suka-suka ubat. Kita kena hantar dia balik. Sebab saya memang macam harimau, completely. Tangan saya, suara saya, macam tu. Lepas tu ustaz kata tak apa, macam ni kita baca apa yang patut. Sampailah bila macam ni, kawan-kawan saya kata bila ustaz keep on baca ayat-ayat ni, lama-lama harimau tu dia jadi macam jinak. Faham tak? Dia macam kau tiba-tiba macam kau macam senyap, lama-lama kau macam kucing. Memang macam kelakar, tapi macam dia jadi jinak. Lepas tu dah jadi macam tu, kau dah reda Yana semua. Ustaz kata okey cepat, sementara dia macam ni kita hantar dia balik. Ini family dia je yang boleh handle. Nak hantar balik tu pun ada cerita. Bila nak hantar balik tu, adalah 3-4 orang kawan saya dengan ustaz bawa. Ustaz berapa kali terlepas simpang ke rumah saya, tak nampak. Sampai kawan-kawan saya kata, kawan-kawan saya nampak, ustaz tak nampak. Lepas tu macam, ustaz ni simpang rumah dia, macam mana saya tak nampak. Lepas tu astagfirullahaladzim, tak patah balik. Lepas tu cari lagi, ustaz ni simpang Allah. Dia kata ni bukan biasa ni, baca. Tak baca doa apa semua dulu, terangkan apa semua, baru nampak simpang tu. Lah dah ke depan rupanya. Dia dah macam 1 kilometer ke depan daripada saya punya simpang. Patah balik. So sampai saja rumah, yang peliknya, bila sampai rumah, saya terus sedar dan saya macam tak ada apa. Mak saya dah risau sebab saya memang tak pernah kena rasuk, tak pernah kena histeria, tak pernah. So, mak saya risau lah kenapa anak dia ni semua kan. Lepas tu mak saya macam bangun, kakak bangun. Saya dengar macam tu je suara mak saya. Lepas tu saya bangun, saya sedar kawan-kawan saya pada keliling macam, dia nampak macam mana, aku okey tak semua kan. Saya macam kenapa aku ada kat rumah. Lepas tu waktu tu dia orang tak cerita lagi lah. Cuma mak saya kata ustaz pun cakap dia pun nampak dah okey, tak apa kita balik dululah. Ayah saya pun balik rumah sebab mak dah call semua kan. Lepas tu saya cerita ke ayah saya apa semua, selamba je. Saya tak rasa takut apa, cuma saya rasa macam penat sikit. Saya rasa penat dan saya lapar. Lepas tu ayah saya cakap okey tak apa, pergi mandi, ambil semayang, makan, lepas tu pergi tidur. Lepas tu saya lalui hari saya seperti biasa. Balik rumah saya okey, tak mimpi pelik-pelik, tak hadap benda pelik-pelik. Sampailah ayah saya panggil saya dan bagi tahu saya apa yang terjadi. Macam ni kakak. Dia kata okey kakak kena terima benda ni. Macam tu. Saya macam apa benda ni kan. Dia kata apa yang ada dekat sekolah tu, histeria semua tu adalah benda-benda yang tak baik. Benda jahat yang cuba untuk, yelah mungkin budak-budak perempuan ni kadang tak bersih ke apa kan. Jadinya kenapa harimau ni masuk dalam badan saya, sebab dia tak nak benda lain tu masuk dalam badan saya. Apa-apa biar aku yang protect dulu.
Aku nak lawan benda-benda tu, tapi cara dia nak lawan tu, dia gunakan badan saya sebagai perantara. Which is mungkin saya faham lah sewaktu tu kita tak ada ilmu atau dengan izin Allah ni macam mana nak kontrol dia ni, faham tak? Kan. Jadinya ayah saya kata disebabkan dia tak nak benda tu kacau, kakak masuk dalam badan kakak ke apa, dia yang masuk dalam badan kakak. In order tu macam nak fight benda-benda ni lah. Macam tu. So saya macam bukan sekali saya kena disebabkan waktu tu terlalu fasa histeria di sekolah tu terlalu serius. Adalah dalam 2-3 kali lepas tu sampai ayah saya macam ni tak boleh jadi. Okay, ni tak boleh jadi, kita kena panggil ustaz. Kita panggil ustaz, cuba ikhtiar. Sebab ayah saya ni walaupun ada ilmu tapi tak adalah pandai sangat. So kita cuba panggil ustaz. Jadi saya ingat lagi waktu tu saya duduk di kawasan rumah saya, ruang tamu depan rumah saya. Saya duduk bersila macam biasa. Ustaz tu di bahagian hadapan. Ada jarak dalam 2 meter di hadapan saya lah. So saya pandang ustaz tu sambil ustaz tu membacakan sesuatu dan diarahkan kepada saya. Okay. Tanpa saya sedari, bunyi macam tak logik. Orang nak percaya, tak percaya pun boleh pulang. Sewaktu ayat tu dibaca ke arah saya sedar ni, tapi pergerakan saya tak boleh kawal. Tiba-tiba tangan saya naik, saya buat macam kuku harimau tu. Lepas tu saya tiba-tiba buat macam tangan nenek-nenek. Lepas tu saya macam menari-nari tangan saya. Saya tak buat apa-apa. Bukan saya yang kontrol tangan saya tu. Macam kenapa tangan aku nak bergerak sendiri? Tapi ayah saya macam suruh diam je kan. Dia je ustaz tu nak buat apa. Ustaz tu kata dalam 10 kali 15 minit lah saya macam tu. Lepas tu ustaz tu cakap, okey tak apa, saya cuba tengok macam mana balik sikit kan. Dapat mimpi Allah bagi ilham. Nanti kalau apa-apa saya datang balik, dia cakap. Lepas tu seminggu lepas tu saya macam, Pak, yang ustaz tu tak datang ke? Lepas tu ayah saya kata, sebenarnya lepas ustaz tu cuba untuk ubat saya, malam tu dia mimpi dia kena dengan harimau dan nenek yang sebelah mak saya punya. Dalam mimpi tu dia dapat amaran, jangan kacau cucu aku. Yang ini memang dah tak boleh buat apa. Ustaz tu kata macam ni lah, pakcik cubalah ikhtiar berunding dengan benda ni, nak buat macam mana supaya tak mengganggu sangat anak ni. Sebab jujurlah bila saya lalui fasa tu adalah fasa yang sangat memenatkan, fasa yang sangat negatif. Sebab kita tak faham apa-apa, kita baru encounter benda ni. Jadi ayah saya cakap dengan benda tu, kalau engkau nak duduk dengan keluarga ni boleh, tapi jangan kacau anak aku. Jangan kacau anak-anak aku, jangan kacau isteri aku. Engkau pun hamba Allah, kau pun hamba Allah, dan aku nak bergantung hanya pada Allah. Tapi kalau nak duduk sini, nak jaga rumah ni, terpulang. Ayah saya kata memang dia tak nak jaga. Sebab kalau kita betul-betul jaga, ada benda yang kita kena buat tau. Macam bagi makan something menandakan yang kita memang nak dia ada. Tapi ayah memang completely tak nak. So sejak daripada amaran tersebut ayah saya bagi, saya tidak lagi dirasuk atau dimasuki oleh harimau tu, tapi connection masih ada. Itu cerita yang kedua. Faham. Okey, baik. Dan okey kan macam Yana cakap, Yana ada belah laki dan juga belah mak. Adakah benda tu tidak bertembung ataupun orang kata yalah, benda kadang ada orang bila ada dua benda tu kadang dia akan berlawan sesama sendiri? Alhamdulillah tak ada. Sebab yang kalau yang harimau ni dia agak ekstrim, yang nenek ni dia bukan nenek kebayan ke apa, dia macam bidan tau. Dia macam istilah bidan. So nenek ni dia merawat. So dan dia jarang-jarang hadir. Dia akan hadir waktu saya tak sihat, kalau cucu dia ni ada problem macam. Sebab macam mana saya boleh tahu kehadiran dia? Satu rumah ataupun satu bilik ataupun keadaan keliling saya akan berbau sirih. Kalau saya bau sirih tu, okey, ni nenek ni adalah. Tapi kita diam-diam je lah buat tak tahulah.
Tapi memang dia tak adalah orang kata cross each other ke apa. Alhamdulillah yang itu tak ada. Maybe sebab mak dengan ayah saya ni memang tak nak dan tak jaga pun benda-benda tu. Tak praktikkan pun untuk ada benda-benda tu. Dan sehingga hari ni, adakah dua-dua tu masih lagi kata bukanlah berinteraksi, maksudnya Yana sendiri banyak kali berhadapan dengan mereka berdua sampai hari ni, ataupun dah tak ada? Ada, memang ada. Sebab harimau ni dia bukan sahaja hadir dalam mimpi saya, tapi dia seolah-olah memberitahu ahli keluarga saya yang lain yang memang dia jaga saya. Faham. Sebab adik saya mimpi yang dia ada depan tingkap bilik saya. Mak saya mimpi yang waktu tu dalam keadaan saya nak diserang oleh satu entiti lain, harimau tu ada. So macam dia akan memberitahu, aku ada walaupun kau tak nak, aku ada kat sini. Faham. Untuk Pak Wan itu nak tanya. Sebenarnya saya ada dengar sesuatu tau. Ni kita bagi orang tahu sikit lah kan. Sebelum-sebelum ni pun saya ada shoot lah dengan caller-caller lain apa semua. Tapi yang masa Pak Wan tu, saya rasa terdengar sesuatu tau. Dia macam ada beberapa suara yang saya dengar, tapi tak pasti. Hafiz macam tak dengar. Saya dengar. Jadi ada ke possibility itu dia, tapi saya dengar macam suara ketawa. Saya macam mana, setahu saya nenek tu tak pernah kacau sesiapa. Saya macam ni lah. Saya pun tak pandai, tapi kadang-kadang Allah bagi kelebihan tu. Kalau nak tahu, nak rasa tu ada. So saya takut. Macam ni saya nak cakap kakak cantik ni, dia bukan saya nak agung-agungkan dia, tapi dia merupakan iblis, setan yang kategori dia grade A tau. A+, A. So kalau dia Candyman, diorang ni kalau kita cakap pasal dia, dia boleh berada di sini dan dia boleh berada di sana. Betul. So that's why saya pun semalam rasa tak sedap kan. Yalah. So saya takut apa yang saya cerita tu ada kat sana. Tapi ada bagus juga kali ni, hari ni kita shoot waktu pagi kan. Saya rasa cerah lagi. Okey sikit lah. Macam semalam tu dia rasa, dia buat saya punya fokus tu hilang. Dia buat saya punya apa tu, masa saya dengar tu saya tak boleh nak fokus cerita sangat, sebab saya dah dengar 2 ke 3 bunyi yang pelik bunyi yang ada dalam ni. Jadi tak tahu, kadang-kadang masa dalam rakaman dengar tau, tapi bila saya nak edit benda tu dah tak ada. Tapi ada juga kadang-kadang kalau komen previous video kita kan, bila saya dengar balik bunyi tu dah tak ada tau, tapi ada orang yang boleh dengar apa yang saya dengar. Kalau kita sebab tengok dekat komen kan, sebab dia pilih show untuk dengar. Sebab saya nak tahu, sebab benda-benda macam ni terus terang lah, Candyman ni apa semua kan, dia memang entiti yang terus terang saya cakap jahat. Yalah, dia jahat. Memang dia nak menggoyahkan iman kita ke apa ke. Kadang-kadang kita ni, yelah kadang-kadang badan kita penat, kadang-kadang kita tengah resah ke risau akan sesuatu. So benda-benda ni ambil kesempatan. Ni ada berbeza dengan macam harimau. Selalu kita digunakan untuk menjaga sesuatu kawasan ataupun keluarga kan, turun-temurun. Jadi bila Kak Tama tadi cakap balik yang pasal dulu moyang guna apa ni, harimau ni supaya bila nak keluar tu tak ada tentera Jepun yang perasan kan. Saya sebenarnya agak macam terkejut tau. Macam ya juga betul juga. Sebab yelah mungkin dulu keadaan terpaksa tau kan, terpaksa. Betul. Jadi nak tak nak itu yang dapat selamatkan dia. Tapi itu semua dengan izin Allah lah kan, benda ni berlaku. Betul. Lagipun kita tak ada bagi dia makan ke, kita tak ada pun sebagai perjanjian. Kita anggap ni satu bantuan jugalah pada Allah, daripada Allah kan. Cuma kita tak boleh nak lebih-lebih sangat. Macam tu. Okey, baik. Percaya pada alam gaib tu memang kita kena percaya, tapi jangan sampai kita menyembah dan beria-ia. Tak boleh. Ya, betul. Kita sebelum ni ada dengar cerita harimau putih kan. Betul. Harimau yang ni, harimau oranye hitam ni kita panggil harimau apa bis?
Orang Melaya. Orang Malaya kan. Oh Yin bukan. Yin kat rumah. Betul. Tapi inilah antara lain juga kan, orang kata harimau ni juga adalah satu daripada keturunan kerabat diraja. Adakah? Atau Liana sendiri pun ada darah-darah daripada kaum kerabat diraja? Wallahualam, saya tak tahu. Cuma je waktu ayah saya berkongsi cerita lah pasal benda ni dengan dia ada juga kawan tempat kerja yang berasal daripada Indonesia. Jadi bila dia cuba sharekan lah concern dia pasal benda ni, jadinya bila kawan dia tu kata yang itu tak boleh nak buat apa pakcik kan. Memang kalau katanya keturunan dari situ memang harimau. Memang keluarganya harimau. Kalau orang sebut nama tempat tu okey, patutlah. Patutlah macam tu. Tapi saya tak berani nak sebut kat sini sebab saya macam tak apalah, biarlah tu saya simpan sendiri. Faham, baik. Alright. Okay, nanti para pendengar ni kau jangan pula cari harimau semata-mata untuk menjaga kono, jangan. Jangan. Okay, terima kasih Kak Yana kerana sudi berkongsi dengan kami. Ya, sebelum kita nak tamatkan sesi ni, mungkin Kak Yana ada perkongsian ataupun kata-kata nak sampaikan pada pendengar Santai Chill. Dia pertama-tamanya apapun situasi yang kita berada, secara mistik ke misteri ke apa pun masalah fizikal pun, jangan pernah kita mengharapkan pada benda-benda yang macam ni. Wa ima apa pun lah dia datang dalam, minta maaf dalam keadaan berserban ke, berjubah ke, ataupun niat dia baik ke, benda pertama yang kena ada dalam hati kita, pegangan kita, Allah SWT. Banyak ayat-ayat Al-Quran, zikir yang kalau kita amalkan dah cukup untuk jadi pelindung kita. Sebab bukan kata tak boleh. Kita ni manusia mudah reka. Takut kalau kita ada benda-benda macam ni, kita rasa kita yang berkuasa. Sedangkan benda tu takkan berlaku tanpa izin dia. Itu saja. Betul. Berpada-padalah. Dan yalah, aku pasti lepas ni komen kat bawah ni, Kak buang Kak, benda tu tak elok semua. Dah diperjelaskan benda tu memang tak nak pergi mana. Dan Yana sendiri dan keluarga sendiri pun tidak memelihara benda tu. Dan korang anggaplah itu dah cara penyelesaian yang keluarga diorang dia pilih kan. Jangan pula korang komen ini semua syikin. tak jadi kat diri lagi. Macam lah, sebab kita tak tahu kan. Sebab mungkin keluarga sana, keluarga Yana dah cuba untuk menghapuskan penamat ataupun perjanjian apa semua. Tapi tetap juga benda tu nak ada kat situ. Kita pun tak boleh nak buat apa juga kan. Kita pun bukan ada kuasa untuk boleh bunuh dia sesuka hati. Betul-betul. Dan saya tarik dengan kata-kata Kak Yana tadi, jangan kita rasa macam bila benda ni melindungi kita, kita rasa kita ni ada sesuatu tau. Yang macam seumpama kita ni apa ni Hebat. boleh macam bila kita rasa ada timbul rasa macam ada kuasa. Riak ada kuasa macam aku ni terlindung dari segala macam tu. Jadi tu kadang-kadang benda ni pun permainan juga, kena hati-hati. Tak boleh terlampau bangga, jangan cakap sangat kat orang, nanti bila orang mendengar ni pun ada yang mungkin sakit hati kan. Tak suka. Baik. Terima kasih Kak Yana sekali lagi, dan terima kasih juga pada korang yang sudi dengar cerita Kak Yana untuk part 1, part 2. Mungkin nanti kalau ada lagi, korang boleh request lagi dekat ruang komen. Kan saya pasti Kak Yana ada cerita-cerita menarik lagi nak kongsi dengan korang. Okey, baik. Ada. Itu dia. Jadi nak komen dulu, alright. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.